Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey. Jadi untuk video kali ini kita akan sambung berkaitan dengan bagaimana kita nak melihat suatu isim. Okey. Jadi kita dah bincangkan dalam video yang lepas iaitu untuk bahagian pertama, apabila kita melihat suatu isim tu, kita melihat kepada komponen akhir dia. Okey, jadi ada dua perbincangan dalam bahagian pertama, iaitu sama ada ini adalah sahih akhir ataupun ghair sahih akhir. Okey, untuk bahagian kedua kita akan membincangkan dari segi kejelasan maksud. Okey, tak susah pun sebenarnya kejelasan maksud ni. Lebih kata kita kata perbincangan ni adalah nakirah dan juga ma'rifat. Okey. Jadi saya rasa tuan-tuan semua dah familiar lah, dah pernah dengar nakirah ataupun makrifat atau apa. Tapi apa yang hari ini kita nak bincang dalam video kali ini, yang saya nak bincangkan sebenarnya lebih kepada makrifat. Okey. Nakirah, saya akan cerita sedikit lah tentang nakirah tu macam mana. Okey. Jadi sebelum kita pergi, kita akan recall balik apa yang kita dah belajar untuk video yang lepas. Okey, kita dah cover untuk komponen akhir. Okey, iaitu kita dah bincangkan tentang sahih akhir dengan ghair sahih akhir. Okay, untuk video kali ini kita akan membincangkan tentang kejelasan maksud, iaitu sama ada ini nakirah atau dan makrifat. Tapi yang perbincangan yang lebih panjang adalah kita nak bincangkan tentang makrifat. Okey. Alright. Jadi untuk isim nakirah, apa itu isim nakirah sebenarnya? Okey, isim nakirah ni dia adalah sesuatu isim yang tidak menunjuk pada makna tertentu. So kita boleh kata dia tak menerangkan suatu makna itu secara spesifik. Okey, contoh dia kalau saya bagi contoh insanun. Insanun ni ialah manusia. Okey. Tapi manusia ni kita masukkan ni manusia apa? Is general. Kita kata dia general lah. Macam asadun. Asadun iaitu singa. Singa mana? Maksudnya kita tak menunjuk, kita tak merujuk kepada apa-apa yang berada di depan mata kita. Qalamun, pen, sebatang pen. Kita boleh kata dia ni macam kata apa, kita tak merujuk kepada mana-mana yang di depan kita ke, kita hanya cakap sesuatu tu lah. Okey. Pen. Okey, jadi isim nakirah ni mudah. Kalau tak ada alif lam, ianya mudah. Okey, tapi kena bezakan juga kalau dengan nama tempat yang kita akan pergi selepas ni lah. Nanti saya akan tunjuk dekat tuan-tuan untuk bahagian selepas ni. Okey. Seterusnya iaitu isim makrifat. Okey, isim makrifat ni yang ramai selalu keliru adalah ianya mesti sinonim dengan alif lam. Okey, alif lam. Tapi hakikat dia tuan-tuan sebenarnya dalam isim makrifat ni sebenarnya ada 7 bab sebenarnya. Nampak banyak kan? Ada 7 bab. Yang kita biasa kita dalam kepala kita sebut makrifat, sebut nakirah. Makrifat ada alif lam, nakirah tak ada alif lam. Betul, tapi itu hanya satu bab saja daripada isim makrifat. Okey. Okey, apa bab-bab yang lain dia? Okey, yang pertama sekali alif lam lah. Kalau isim yang mana-mana isim yang isim nakirah yang dimasuki dengan alif lam, ianya kita kata dia sebagai isim makrifat. Okey. Okey. Kemudian yang kedua, ad-dhamir. Ad-dhamir ni apa tuan-tuan? Ad-dhamir ni adalah nanti kita akan bincanglah. Itu kata ganti diri lah kalau dalam bahasa Melayu kan. Kemudian ismul alam. Ismul alam ni adalah suatu isim yang dibuat untuk kita nak sebut nama orang ke, nama tempat ke, nama negeri, negara, suatu benda kan, nama-nama yang spesifik lah. Kalau kita kata dalam bahasa Melayu ni kata nama khas lah. Kata nama khas. Okey. Okey. Kemudian sekali kita ada isim isyarah. Apa itu isim isyarah tuan-tuan? Isim isyarah ni kalau tuan-tuan nak faham, dia adalah isim kata tunjuk lah. Kata tunjuk. Okey, ni semua tuan-tuan dah belajar dah, tuan-tuan dah familiar dah, tapi kadang-kadang kita lupa yang isim ni semua adalah isim makrifat. Okay. Yang kelima adalah isim mausul. Isim mausul ni ataupun kita kata isim sambungan. Dia menyambungkan ayat. Okey. Okay. Yang keenam al-mudhaf ila ma'rifah. Nampak fancy lah nama dia. Sebenarnya mudhaf-mudhafun ilaih je lah sebenarnya. Tapi kalau ikut dalam kitab dia tulis
al-mudhaf ila ma'rifah. Okey. Yang ketujuh ni, ni mungkin ramai yang tak tahulah, iaitu al-munada al-maqsud ta'inihi. Satu isim yang kita gunakan untuk memanggil seseorang. Okey. Right. Jadi kita akan pergi yang kepada yang pertama, alif lam. Bila kita cerita pasal alif lam ni sangat mudah tuan-tuan, iaitu setiap isim nakirah yang dimasuki alif lam maka ianya menjadi isim makrifat. Okey, contoh dia, saya bagi contoh yang simple, macam qalamun. Qalamun bila kita tambah dengan alif lam, okey, dia jadi al-qalam. Al-qalamu. Apa dia perubahan dia? Perubahan dia pertama sekali dimasuki alif lam lah. Kemudian kita akan buang tanwin dia. Kita akan buang tanwin dia. Okey. Jadi ini adalah isim makrifat. Jadi bila kita nak tukar isim makrifat, kita boleh tambah sahaja alif lam kepada isim dan dia akan menjadi isim makrifat. Okey. Yang kedua, dhamir. Dhamir ni tuan-tuan rasa tuan-tuan memang dah kata apa benda paling pertama sekali lah kalau nak belajar bahasa Arab. Iaitu kalau kita kata macam ana, nahnu, minta maaf. Okey. Nahnu. Okey. Lepas tu anta dan sebagainya lah. Saya rasa tak perlulah saya nak tulis kan. Kita tuan-tuan boleh tengoklah. Dhamir kesemuanya ada 14. Jadi daripada dhamir ni yang perkara asas sekali untuk kita nak belajar bahasa Arab, kita perlu kuasai dhamir dulu supaya kita boleh tasrifkan dia ataupun kita boleh dapatkan dalam bentuk fi'il dia macam mana perubahan dia. Okey, yang ketiga kita kata isim alam. Isim alam ni yang saya nak bincang panjang sikitlah. Isim alam ni apa tuan-tuan sebenarnya? Isim alam ni adalah isim yang dibuat untuk kita nak sebut nama tempat ataupun negara ke negeri ke, ataupun nama benda ke, tak kisahlah apa-apalah. Itu semua kita akan tulis sebagai isim alam. Okey, contoh dia lah. Contoh dia nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun. Walaupun dia tak ada alif lam, tapi kita kata dia makrifat. Contoh dia isteri baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Okey, walaupun dia tak ada alif lam, tapi dia tetap makrifat. Ini kita kena fahamlah. Okey, contoh kita bagi contoh nama negara lah. Lubnan. Lubnanun. Lubnan. Okey. Lubnan adalah isim makrifat juga. Walaupun dia tak ada alif lam. Sebab apa? Sebab dia adalah isim alam. Okey. Tuan-tuan kena pandai bezalah. Kemudian macam Makkah, Makkatu, Makkatul Mukarramah, ataupun kita kata Dimashq. Dimashq. Dimashq ni ibu kota Syria. Dan sebagainya. Okey. Sebenarnya kalau saya nak cerita ni panjang tuan-tuan, tapi saya ringkaskanlah. Isim alam ni juga sebenarnya banyak juga pembahagian dia. Okey, kalau tuan-tuan buka buku-buku nahwu, dia akan tulis isim alam ni selain daripada yang macam saya sebut ni, ada juga boleh kita kata kunyah. Kunyah ni apa tuan-tuan? Kunyah ni nama gelaran. Dia adalah nama yang depan dia tu sama ada abun ataupun ummun. Contoh dia macam Abu Bakar, kan? Abu Yusuf, nama-nama abu-abu ni lah, Abu Mujahid, Abu Muhammad. Okey. Ummu pula contoh dia Ummu Kalthum dan sebagainya lah. Kemudian kita kata yang kedua adalah laqab. Laqab ini pun kita kata dia sebahagian daripada isim alam. Laqab ni apa benda tuan-tuan? Laqab ni kita kata gelaran lah, ataupun kalau bahasa official dia julukan. Bahasa Indonesia dia kita kata julukan lah. Contoh dia macam apa tu? Al-Qaradawi, kan? Al-Qaradawi.
Al-Qaradawi ni dia daripada perkataan daripada qarada. Dia lakab ni kita kata dia gelaran berdasarkan tengok kadang-kadang tempat, kadang-kadang sifat orang tu dan sebagainya. Okey. Jadi Al-Qaradawi iaitu daripada asal qarada, iaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi asal dia daripada qarada. Okey. Kemudian banyak lagi lah kalau saya nak ceritakan, tapi tuan-tuan boleh tengok lah. Even nama-nama yang ajam macam New York ataupun London ke dan sebagainya, itu semua adalah isim alam. Okey. Jadi boleh faham setakat tu. Okey. Kemudian yang yang seterusnya iaitu isim isyarah. Isim isyarah ni saya rasa semua tahulah kan isim isyarah ni macam mana. Isim isyarah ni simple lah, macam hadha, maaf hadha, lepas tu dhalika, ini semua isim isyarah. Ulaika, apa lagi, hadhani, untuk dua orang, haulai, dan sebagainya. Banyak-banyak lagi lah. Okey. Yang ini isim isyarah ni walaupun dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin dan sebagainya, dia adalah isim ma'rifat. Okey. Okey. Yang kelima kita kata isim mausul. Isim mausul ni apa tuan-tuan? Isim mausul ni dia adalah satu isim ma'rifat yang kita kata dia menerangkan makna tertentu dengan perantara kalimah sesudahnya. Yang kita kata kalau lepas ayat daripada isim mausul ni kita kata dia sebagai silah mausul. Isim mausul ni contoh dia macam tuan-tuan biasa pakai tu allazi, allazi ataupun allazina. Okey. Ataupun allati. Okey. Tapi isim mausul ni pun menarik juga. Biasa yang kita dengar orang cakap isim mausul ni ini je yang kita tahu. Tapi sebenarnya banyak lagi tuan-tuan. Banyak lagi. Daripada sini pun banyak dah. Okay. Ada juga yang kita nampak dia macam bukan isim mausul tapi sebenarnya dia isim mausul. Iaitu macam perkataan ma. Macam perkataan man. Saya nak bagi contoh ayat tapi saya takut panjang pula. Tapi ini pun adalah selain daripada yang kita biasa macam ma dengan man ni, kita selalu terfikir ini adalah isim istifham. Tapi hakikat dia sebenarnya dia lebih kepada isim istifham penggunaan dia. Dia boleh jadi juga isim mausul. Okey? Okey. Yang keenam, al-mudhaf ila ma'rifah. Apa itu tuan-tuan? Al-mudhaf ila ma'rifah. Okey. Al-mudhaf ila ma'rifah ni kita ambil simple je lah. Dia adalah idhafah. Isim nakirah yang menjadi makrifat sesudah diidhafahkan pada isim makrifat. Okey. Contoh dia saya bagi satu contoh. Kitabul tarikh. Kitabut tarikh. Okey. Jadi tuan-tuan tengok dekat sini kitab ni walaupun dia tak ada alif lam, tak ada, dia tidak bertanwin, tak ada, tapi dia apa? Walaupun dia tak ada alif lam, dia adalah tetap kita kata dia sebagai al-ma'rifat. Memang macam tu hukum dia. Yang ni bolehlah kalau kita nak kata dia ma'rifat sebab dia ada alif lam. Tapi kalau yang ini macam mana? Yang ini walaupun dia tak ada alif lam, tetap kita kata dia sebagai isim ma'rifat. Okey. Yang ketujuh, al-munada al-maqsud ta'inihi. Okey, ini yang biasa saya cakap tadi tu yang kita mungkin jarang dengar ataupun tak tahu sangatlah. Tapi kita penggunaan dia meluas. Okey. Contoh dia, apa definition dia, iaitu dia adalah isim nakirah, okey, yang menjadi makrifat sesudah kita guna untuk kita nak panggil orang. Orang yang kita nak. Okey, contoh dia saya bagi satu, ya rajul. Ya rajul. Wahai lelaki. Okey, bila kita cakap wahai lelaki ni, maksudnya kita refer kepada orang yang di depan kita. Lelaki ataupun orang kata kasar dia jantan, mai sini jap. Ya rajul. Kan, wahai lelaki. Jadi kita refer kepada depan kita. Tapi tuan-tuan kena beza juga. Ada juga kita kata ya
rajulan. Ini lain ya rajulan ni, okay, kalau ya rajul, lelaki yang kita orang kata apa, saya nak kata lelaki yang kita dah lelaki yang kita refer, yang kita refer. Tetapi kalau kita kata ya rajulan, lelaki yang mana-mana lelaki pun, ini beza dia. Jadi yang ini kita tak kata dia makrifat, yang ini kita kata dia makrifat. Walaupun dia tak ada alif lam, walaupun dia tidak tanwin ke apa ke, tapi dia tetap makrifat dan dia bukan nakirah. Okay, dia adalah makrifat. Jadi tuan-tuan kena beza kat sini lah, ya rajul dengan ya rajulan. Ya rajul ni iaitu lelaki yang kita dah memang kita panggil lelaki tu, kita nampak cuma kita tak tahu nama dia je. Okay, kalau kita tahu nama dia Muhammad, kita panggil lah ya Muhammad. Tapi kalau kita tak tahu, kita panggil dia ya rajul. Rajulan untuk lelaki yang ada di depan kita, untuk mana-mana lelaki, kita tak refer kepada mana-mana pun, kita tak refer pada mana-mana susuk tubuh pun sekalipun. Okay. Jadi setakat itu sajalah untuk bahagian ini. Tuan-tuan boleh refresh balik, recall balik 7 bahagian dalam bab ini kita kata dia sebagai makrifat. Jadi tuan-tuan kena ingat, makrifat bukan hanya sekadar alif lam dengan alif lam, tapi ianya lebih daripada itu, iaitu ada 7 isim di dalam bahagian ada 7 isim yang kita kata dia sebagai makrifat. Okey. Jadi nantikan video selepas ni, saya akan hasilkan untuk bahagian seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.